Terima kasih Tuan Iskandar. Jadi saya simpulkan kita semua di dalam kerugian kecuali beberapa orang, dan salah satunya adalah kecuali mereka itu yang berpesan-pesan di jalan kebenaran. Kita lanjutkan ke musikan yang kedua. Bila kita dah berkecimpung dengan lapangan dakwah ini, terutamanya yang saya maksudkan dengan dakwah itu menyampaikan Islam kepada non-Muslim, kami dan siapa saja yang melakukan kegiatan ini akan ditujang dengan beberapa soalan-soalan mengenai agama ini. Soalan-soalan yang agak hangat dan kadang-kadang membingungkan juga. Di antaranya, kita akan bincangkan pada malam ini, Sis Afifah, ada orang yang dilahirkan di dalam keluarga yang Muslim, ibu ayahnya Muslim. Kemudian dia pun ikut agama ibu ayahnya, dan kemudian mati juga di dalam Islam dan akhirnya masuk syurga. Sementara ada orang yang lahir di dalam keluarga Kristian misalnya, kemudian dia tidak mendapat pendedahan tentang Kristian, dan akhirnya dia mati sebagai seorang Kristian, dan siapa-siapa pun yang mati di dalam pegangan Kristian, mereka akan masuk ke neraka. Jadi persoalannya di sini, adilkah Allah bila mana ada yang lahir dalam keluarga Islam dan ada yang lahir di dalam keluarga bukan Islam? Silakan Sis Afifah, macam mana nak jawab untuk soalan yang ini? Baik, terima kasih dan sekali lagi Saudara Ihsan. Tuan-tuan, pernah tak kita terfikir yang kita ni sangat beruntung kerana lahir dalam agama Islam? Sebab apa? Dalam 8 bilion manusia dekat dunia ni, Allah pilih kita. Allah pilih kita untuk lahir dalam agama Islam. Tuan-tuan tahu tak, dekat luar sana berapa ramai orang yang tak kenal Islam? Berapa ramai orang yang rasakan lahir dalam agama berbeza ni satu ketidakadilan Tuhan. Sebab apa? Mereka kata yang lahir dalam agama Islam ni masuk syurga. Tapi bagi mereka yang lahir dalam agama bukan Islam, kebanyakannya mati kafir, masuk neraka. Mereka tanya, adil ke bila Allah buat macam tu? Macam mana kita nak jawab soalan kita tu? Masa pertama kali saya dengar soalan ni, saya macam tu terdiam dan tercengang. Jadi hari ni malam ni saya nak kongsi dua juga perkara. Saya ni dua perkara. Yang pertama, dalam surah An-Nisa ayat 40 Allah berfirman, Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya sesiapa walaupun sebesar zarah. Allah tak akan aniaya sesiapa walaupun sebesar zarah. Zarah ni besar ke? Tak. Zarah ni kecil je. Mata kasar kita tak nampak. Hatta sebesar itu pun Allah tak akan zalimi bahaya. Jadi ini membuktikan apa tuan-tuan? Ini membuktikan yang Allah itu Maha Adil. Itu yang pertama. Kita masuk yang kedua. Yang kedua, lahir dalam agama apa itu tak penting. Yang penting apa tuan-tuan? Yang penting bila mana kita mati dalam keadaan apa? Tuan-tuan, ada orang dia lahir dalam agama Islam tapi matinya mati kafir. Tapi ada orang dia lahir dalam keluarga bukan Islam tapi matinya dalam keadaan beriman. Jadi bukan semua yang lahir dalam keluarga Islam itu masuk syurga, dan bukan semua yang lahir dalam keluarga bukan Islam itu masuk neraka. Kita ambil contoh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam bagi dia seorang nabi, tapi kita lihat anak isteri dia tidak beriman kepada Allah Taala. Kita lihat pula contoh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam bapanya seorang kafir. Walau bapanya seorang pembuat berhala. Anak seorang pembuat berhala menjadi seorang nabi, seorang rasul, hatta antara rasul paling hebat dalam agama Islam. Jadi nampak tak kat sini? Sama ada kita lahir dalam keluarga Islam ataupun tidak, yang penting pengakhiran kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah akan bagi petunjuk. Sesuai dengan surah Fussilat ayat 53, firman
bermaksud. Dan kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap lapisan ufuk dalam diri mereka masing-masing. Allah akan bagi petunjuk tu. Tapi akan ada yang tanya balik, Allah tu tak adil. Sebab yang lahir dalam agama Islam tu, dia tahu banyak pasal Islam. Tapi yang lahir dalam agama bukan Islam ni, memang Allah bagi petunjuk, tapi yang dia tahu sikit je. Macam mana nak jawab tu? Baik. Tuan-tuan, dalam surah Al-Isra ayat 15 Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasul." Dan Allah tidak akan menghukum seseorang selagi mana belum dihantar utusan kepada mereka. Allah sebut dalam Quran, selagi mana seseorang itu tak dapat petunjuk, Allah tak akan bertanggungjawabkan dia atas perkara tersebut. Ini bermakna apa, tuan-tuan? Tanggungjawab mereka yang tahu sikit tentang Islam tu lebih ringan, sesuai dengan maklumat yang sampai kepada dia. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan Allah itu Maha Adil. Jadi kesimpulan dia di sini, tak kiralah kita lahir dalam agama apa, agama Islam ke, agama bukan Islam ke, yang penting bila mana sampai keterangan yang jelas kepada kita, apa tindakan kita. Adakah kita terima ataupun kita tolak. Saya rasa setakat itu saja pengusian saya malam ini. Saya serahkan kembali pada Ketik. Baik, terima kasih di atas jawapan yang tuntas tadi. Salah satu titik away yang kita boleh ambil tentang isu ini adalah sebenarnya yang Allah sebutkan, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulah. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengazab sesuatu kelompok itu selagi mana mereka itu tidak diputuskan Rasul. Tuan-tuan, ada banyak lagi soalan-soalan ganas yang kita selalu terima bila terlibat dengan lapangan dakwah kepada anak sekalian ini. Salah satu yang popular itu adalah Islam ini agama yang susah. Ialah setiap hari kita kena sembahyang, dan dalam sehari itu saja berapa kali kita sembahyang? 5 kali. Berpuasa pula 30 hari, daripada kira-kira 5:30 pagi sampai 7:30 malam, 12 jam kira-kira. Dan berpuasa kita bermaksud tak boleh makan dan minum langsung. Mungkin agama lain ada yang boleh minum dan sebagainya, tapi kita itu sepenuhnya tidak boleh makan dan minum. Kemudian tentang aurat, kita perlu, perempuan khususnya, kita perlu menutup aurat kecuali muka dan tangan. Perlu pakai tudung, perlu pakai esok misalnya, perlu pakai stocking. Jadi menurut mereka Islam ini agama yang susah, tak mudah ataupun susah nak pakai Islam. Jadi apa jawapan tentang isu ataupun persoalan yang selalu dibangkitkan ini? Silakan Tuan Azri. Terima kasih Tuan Moderator. Memang seperti apa yang dikatakan oleh Tuan Moderator, memang tanggapan orang non-Muslim ini memang agama Islam ini suatu agama yang susah diamalkan. Dan tanggapan ini ada juga pada segelintir umat Islam juga lah, right? Dan tanggapan ini sama juga dibawa oleh rakan-rakan mualaf kita sebelum mereka menganuti agama Islam, right? Dalam persepsi mereka, mereka cakap bahawa dalam agama Islam ini tak boleh, itu tak boleh, ini dosa, itu dosa, ini haram, itu haram, ini masuk neraka, itu masuk neraka, ini wajib, itu wajib, macam-macam hukum hakam, pantang larang, seolah-olah agama Islam ini menghukum kebebasan individu, seseorang individu. Tetapi sebenarnya tidak. Apabila rakan-rakan mualaf kita daripada respons mereka sendiri, apabila mereka masuk agama Islam, mereka dapati agama Islam tidak susah untuk diamalkan, malah ialah agama yang paling senang di dunia. Inilah persoalannya. So mari kita, betul ke agama Islam ni senang? Mari kita jawab persoalan ini. Kita lihat daripada dua perspektif. Satu perspektif ini kita lihat daripada Al-Quran, dan yang kedua perspektifnya kita lihat daripada hadis daripada Rasulullah SAW. Okay. Yang pertamanya kita lihat daripada surah Al-Hajj, surah 22 ayat ke-78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dina min haraj. Dan tidak dijadikan sesuatu yang membebankan dalam urusan agama.
Ya, bermakna apa-apa yang diperintahkan dalam agama Islam sebenarnya tidak membebankan kita semua. Apa yang Allah perintah sebenarnya kita boleh lakukan dalam kemampuan kita, dan agama Islam ni kalau kita lakukan ni sebenarnya ia menjadi kebaikan untuk individu dan masyarakat. Ya. Kita rujuk kepada surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat ke-268, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak akan menguji hamba-hambanya lebih daripada kemampuannya. Bermakna apa-apa ujian yang kita terima dalam kehidupan kita ini sebenarnya berdasarkan kemampuan kita. Tetapi ramai yang cakap kat sana, kadang-kadang kita dapat ujian berat kan? Benar. Orang yang dapat ujian berat itu sebenarnya sebab orang itu sebenarnya dia lebih kuat dan dia lebih berkebolehan. Orang yang lemah sebenarnya dia akan dapat ujian yang kecil. Tetapi apabila kita mendapat ujian besar itu sebenarnya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah melihat kita sebenarnya orang yang kuat dan berkebolehan. Dan sebagainya, kita apabila dapat ujian ni, kita patutnya berdoa, meminta Allah untuk memberi kita kekuatan, kesabaran, ilmu, ilham dan jalan keluar untuk mengatasi ujian yang berat seperti ini. Right? Okay. Dalam lagi satu rujukan yang kita boleh lihat ialah daripada surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 185, dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan Allah mahukan kemudahan dan bukan kesusahan. Okay. Dan akhir sekali kita boleh lihat juga daripada hadis daripada Rasulullah SAW daripada jilid pertama bab ke-11 ayat hadis yang ke-69, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru, dan permudahkan, jangan disusah-susahkan, gembirakan, jangan ditakut-takutkan. So sebenarnya dalam agama Islam ini sebenarnya mudah. Apa yang Allah nak daripada kita ialah do your best, buat sehabis baik. Dan inilah termasuk dalam kerja-kerja dakwah kita lakukan sehabis baik. Dan pastinya Allah akan berikan keringanan, kemudahan, ilham dan memberikan jalan keluar untuk menyampaikan dakwah kepada rakan-rakan manusia kita. Sekian, saya kembalikan kepada Tuan Moderator. Baik. Dan di antara ayat yang Tuan Azri bukakan tadi ataupun merangkumkan segala jawapan beliau itu tadi adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak bertaklifkan ataupun tidak mempertanggungjawabkan kita dengan satu syariat yang kita tak mampu pikul. Kita tuan-tuan, kita sudah berada di hujung perbincangan ataupun hujung forum. Ada lagi satu soalan ganas daripada pihak non-Muslim kepada kita tentang agama kita. Berbaki satu lagi soalan ini, saya nak tanya soalan yang agak advance. Soalan ini jarang sekali datang daripada orang kebanyakan, orang awam, tetapi datang daripada mereka yang kritis ataupun academician. Okay. Soalannya begini, Tuan Iskandar. Kita kata Allah itu maha berkuasa, ya? Allah itu maha berkuasa. Kalau Allah itu maha berkuasa, mampu tak Allah ciptakan sebuah batu yang sangat-sangat berat sehingga dia sendiri tak mampu angkat? Silakan Tuan Iskandar untuk menjawab atau berhubungkan soalan ini. Baik, terima kasih Saudara Ihsan. Soalan yang sangat bagus. Sama soalan yang sangat penting untuk dijawab. Dalam hari taken dengan kita soalan ini mungkin akan menimbulkan keraguan dan akan buat kita Muslim akan buat berfikir mana aku nak jawab soalan ini sebenarnya, sebab kita percaya Allah dan sebagainya, tapi kalau tak boleh jawab dia akan menimbulkan kekeliruan. Pertama kali saya terima soalan ini, waktu tu saya berdialog dengan non-Muslim. Dia memang tak percaya Tuhan, tapi dia tanya kat saya macam ni. Cakap saya, kamu Muslim percaya pada Allah kan? Allah tu maha berkuasa. Tapi boleh tak Allah yang maha berkuasa ni cipta batu yang sangat besar, tapi dia sendiri tak mampu nak angkat? So kebiasaannya lah, saya cadangkan bila kita terima soalan yang macam ni, kita buat dua perkara. Yang pertama, buat macam yang Tuan Azri cadangan tadi, kita terima kasih sebab berminat tanya soal, berminat untuk lebih lanjut, dan saya akan cuba untuk cari jawapan. Yang kedua, kita boleh jawab macam ni, cakap sebagai Muslim, ini adalah standpoint saya ataupun pemahaman saya, apa yang saya belajar mengenai agama saya. Yang pertama, dalam Islam kita tak kata Allah buat semua benda, tapi dalam Islam kita kata Allah buat apa sahaja atas kehendak Dia
selagi mana benda itu tak bercanggah dengan sifat Allah sebagai Tuhan. Boleh ke? Saya ulang lagi sekali. Dalam Islam kita tak kata Allah buat apa, Allah buat semua benda, minta maaf, tapi kita kata Allah buat apa sahaja atas kehendak dia selagi mana benda itu tak bercanggah dengan sifat dia sebagai Tuhan. Sebagai contoh, dalam Islam kita percaya Allah ada sifat mustahil bagi Allah. Sebagai contohnya, Allah tak boleh lupa, Allah tak boleh mati dan sebagainya. Apa-apa sifat yang mustahil ni Allah tak akan buat. Jadi dalam Islam kita jangan sesekali cakap Allah boleh buat semua benda, tapi jawablah Allah boleh buat apa sahaja atas kehendak dia. Selagi mana benda itu tak bercanggah dengan sifat dia sebagai Tuhan. Dan saya harap jawapan dia itu je, singkat saja. Harap membantulah untuk menjawab soalan tadi. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Saudara Iskandar. Kita nampaknya sudah ada di hujung forum. Tuan-tuan, suka lagi untuk saya mengulang dan juga menggulung forum ini bahawa sunnah terbesar Rasulullah itu adalah berdakwah. Sanggupkah kita meninggalkan sunnah ini? Dan ingatlah bahawa sentiasa ingat tugas berdakwah itu adalah tugas saya, bukan tugas kita. Sebab apa bila kita sebut kita itu selalu kita tuding kepada orang lain tentang kewajipan ini. Tuan-tuan, kami di Global Unity ini sedang, seperti yang saya sebut di awal tadi, sedang merangka kira-kira 1000 orang frontliners untuk menyampaikan Islam kepada sahabat-sahabat kita. Apalagi Malaysia ini negara majmuk, seperti mana kami, Saudara Afifah, Tuan Azri, Tuan Iskandar ini adalah frontliners tersebut sedang dilatih oleh Global Unity Network untuk berdakwah kepada non-Muslim. Dan saya suka untuk menjemput tuan-tuan yang berminat untuk bergabung dengan kami. Ya, silakan. Selepas ini di booth luar itu ada booth kami. Di situ kita akan sediakan di situ tuan-tuan boleh dapatkan maklumat-maklumat tentang khusus dakwah yang disediakan oleh Global Unity Network. Dan kami juga menyediakan buku percuma yang bertajuk Menjawab Persoalan-Persoalan Ganas Terhadap Islam. Buku ini dia dalam bentuk PDF. Tuan-tuan boleh scan QR code dan seterusnya download buku tersebut. Jadi sekian, setakat itu dulu sahaja daripada kami. Jika ada terkurang di sini dan di sana, saya mewakili benda-benda yang lain, mohon maaf. Apa yang tuan-tuan dan puan saksikan di depan tuan-tuan dan puan tidak lain tidak bukan adalah mereka yang dilatih untuk jadi pendakwah. Hari ini, apa yang kita lihat, banyak cabaran-cabaran sebenarnya. Tuan-tuan dan puan setuju tak ada berbagai persoalan-persoalan yang dilemparkan terhadap agama Islam? Setuju kan? Setuju tak kalau saya katakan agama Islam adalah agama yang paling disalahfahami di dunia? Bukan saja disalahfahami oleh non-Muslim, tetapi turut disalahfahami segelintir orang Islam sendiri yang terkeliru dengan ajaran agama Islam. Dan hari ini kita hidup dalam ledakan maklumat, information technology, dengan adanya media sosial dan sebagainya, macam-macam persoalan dilontarkan, dilemparkan dalam internet. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, adik-beradik kita, mereka terdedah dengan soalan-soalan seperti ini. Kalau mereka dapat soalan tetapi tak tahu nak jawab, itu akan menimbulkan kita risau, menimbulkan keraguan dalam diri mereka. Hari ini, alhamdulillah, kami dilantik sebagai panel penasihat akidah di beberapa jabatan-jabatan mufti negeri. Ini termasuklah di wilayah Persekutuan, di negeri Selangor, negeri Sembilan, di Sarawak, di Perak dan sebagainya. Kalau saya sendiri, saya secara peribadi telah berjumpa dengan ratusan orang-orang yang murtad daripada Islam. Orang yang murtad daripada Islam ni bukan saja mu'alaf yang masuk Islam dan keluar Islam, bukan sekadar itu, termasuk orang-orang Melayu, anaknya Melayu, mak bapaknya Islam, anak nak murtad keluar daripada Islam. Rasa sedih, rasa kesian bila kita tengok wajah mak bapak bawa anak dia jumpa dengan saya. Dia kata, Brother Syah, anak saya tak nak Islam lagi dah, dia nak murtad, dia nak keluar daripada Islam. Brother Syah, tolong dah Brother Syah, Brother Syah, cubalah buat sesuatu supaya dia boleh kembali kepada Islam. Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, bukan kita yang bagi hidayah.
hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dalam surah Al-Baqarah surah nombor 2 ayat 272, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud bukan kamu yang bertanggungjawab beri hidayah. Allah yang beri hidayah pada siapa-siapa yang dihendaki-Nya. Tapi bila kita tengok mak bapak tadi bawa anak mereka keluar dari Islam, kita sendiri pun rasa sedih. Dan kita kata, baiklah kita ikhtiar apa yang kita dapat. Tuan-tuan dan puan, saya nak tanya satu soalan. Boleh tak kita jamin anak kita, cucu kita tidak akan murtad? Saya tahu soalan ini berat untuk ditanya. Saya faham. Saya Syakirin, saya sendiri pun tidak dapat menjamin anak saya tidak akan murtad. Na'udzubillah. Saya sendiri tak boleh nak jamin tuan-tuan dan puan. Tetapi kita nak bayangkan persoalan tadi pun gerun. Kita tak sanggup nak bayangkan, betul tak? Tetapi inilah realitinya. Tapi persoalannya ialah berapa ramai di antara kita yang betul-betul keluar melakukan kerja-kerja dakwah. Berdakwah dengan orang yang bukan beragama Islam. Berdakwah ataupun Islam dengan sesama kita Islam. Berapa ramai yang buat tuan-tuan? Saya confirm 100% saya akan mati. Cuma tak tahu bila je. Saya tak nak bila saya mati, sedikit pengalaman ilmu yang ada pada diri saya dikapankan bersama-sama dengan saya. Jadi atas sebab itulah kami berusaha melatih pelapis-pelapis akan datang. Kami target 1,000 frontliners dakwah dengan vaksin akidah. Bagaimana? Sekarang ni kita cakap tentang vaccination kan, nak bagi booster dan sebagainya. Tapi bagaimana kita nak bagi vaksin booster tentang akidah pada anak-anak, pada orang-orang Islam itu sendiri. Ini yang kami sedang nanti. Jadi tuan-tuan dan puan, di hadapan kita ni, mereka ni bukan barisan ustaz-ustazah. Mereka ni bukan imam. Latar belakang mereka ni bercampur-campur. Ada yang masih student lagi, ada yang kerja syarikat korporat, ada yang kerja format, mekanik. Tuan-tuan, mekanik boleh berdakwah tak? Boleh ke tak boleh? Boleh kan? Setuju? Tak kira apa pun latar belakang kita, kita berdakwah. Dan ini yang kita nak sampaikan tuan-tuan dan puan. Mereka ni baru start. Hari ini, forum ini, forum pertama tuan-tuan dan puan. Baru je mula. Jadi tuan-tuan dan puan rasa macam mana? Okey ke? Patut mereka berhenti saja ke ataupun teruskan lagi? Patut ni cukup setakat ini saja ke atau kita perlu lahirkan lebih ramai lagi pendakwah-pendakwah? Itu yang kita lakukan. Jadi kita perlukan sokongan daripada tuan-tuan dan puan. Doakan agar kami semua ikhlas dan istiqomah di atas jalannya insya-Allah. Jadi setakat sini saja tuan-tuan dan puan. Ada rezeki kita jumpa lagi di lain masa.